أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kerlipan mata, wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk, wasi'ahu ilmullah, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata alimni, wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anda penakut? Pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dipertemukan pada hari ini dalam hashtag Santapan Rohani untuk kita memahami, tuan-tuan, untuk kita mempelajari. Betulkah aku ni seorang yang penakut? Dan sebenarnya penakut itu kadang-kadang ia merupakan satu sifat yang baik, satu perangai yang baik, dan satu situasi yang baik yang perlu ada pada segelintir manusia yang bersifat dengan sifat ini. Jadi tulis dulu di ruangan komen, adakah aku ni seorang penakut? Zurairna Su yang berada di Telegram kita pada pagi ini juga, adakah aku ni seorang penakut? Nanti kalian akan tanya, takut kepada apa? Nanti kita akan jawab. Mudah-mudahan takut itu satu takut yang perlu ada pada dirinya kita. Kita sebagai manusia ni kadang-kadang tercabar juga, tuan-tuan. Kau ni penakut lah, kau ni pengecut lah. Kadang-kadang ayat itu perlu dibalasi dan perlu dijawab dengan cara yang betul, dengan tindakan yang betul, dengan jawapan yang betul. Namun kadang-kadang bila orang kata kita penakut, ikut dia lah nak kata kita apa. Sedangkan kita tahu takut kita ni takut ke mana. Jadi penakut itu asalnya satu perkataan atau satu sifat yang boleh menterjemahkan kepada pelbagai perkara. Boleh menterjemahkan kepada pelbagai situasi.
boleh menterjemahkan kepada pelbagai keadaan. Jadi sebelum kita menyambung mendengar sambungan hashtag santapan rohani pada pagi ini, kata Mak Yasin, saya penakut, yakni takut kepada Allah. Boleh diterima? Dah. Jadi apa kata? Seperti biasa, tuan-tuan jalankan dakwah dahulu. Dah. Belajar takut. Aku takutlah kalau aku tak share. Dah. Macam mana adik-beradik aku besok tanpa ilmu. Aku takutlah kalau aku tak share. Dah. Bagaimana besok aku dipertanggungjawabkan. Padahal Allah Ta'ala beri aku peluang dengar santapan rohani. Allah Ta'ala beri aku peluang mendengar kepada ilmu. Allah Ta'ala beri aku peluang mendengar kepada perkara kebaikan dan nasihat. Tapi apa aku buat? Langsung aku tak takut. Untuk apa? Untuk fikirkan orang lain. Itu masalah. Jadi cuba belanja love sikit tuan-tuan. Dan saya nak love banyak-banyak pada pagi ini. Sebagai tanda kecintaan tuan-tuan kepada nasihat. Bukan cinta kalian kepada saya lah. Cinta kalian kepada nasihat. Cinta kalian kepada kebaikan. Dan cintanya kalian kepada saudara mara kita, sahabat handai kita yang boleh jadi menjadi friend list kita. Sehingga pada hari ini, namun apakah kebaikan yang kita dapat mampu berikan kepada mereka selagi mana mereka follow kita? Apa kebaikan yang kita boleh buat? Antaranya kita share perkara-perkara ilmu dan sebagainya. Baik. Jadi insya-Allah nasihat kita pada pagi ini, kita akan mendengar daripada Amirul Mukminin Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Tulis. Dah. Mana love tak nampak pun love berterbangan pada pagi ini. Tekan love banyak-banyak. Terima kasih Badrul Syam. Barakallahu fiikum. Uwais Al-Qarni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Berkata Amirul Mukminin Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Terima kasih Norizan Jubaidah yang berada Telegram pada pagi ini. Berkata Amirul Mukminin, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawfi. Selamat hari ini. Tajuk dah memberi dan mencerahkan kepada kita kefahaman. Kata Sayyidina Osman bin Affan, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman itu, orang yang mukmin itu, fi sittati anwa'in, sesungguhnya menghadapi enam apa? Minal khawfi, daripada 6 macam ketakutan. Tak apa. Biar orang panggil kita penakut. Biar orang panggil kita pengecut. Tak ada masalah. Tapi penakut kita penakut kepada perkara yang diajar oleh agama. Jadi, kalau kita ada sifat-sifat kepada takut ini, maka dia telah menjelaskan kepada satu pendirian bahawa itulah tanda orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jelas ke jelas ni? Itulah tanda orang beriman. Kerana saya kata Sayyidina Osman bin Affan, orang beriman itu, maka dia kena takut kepada 6 perkara. Takut kepada 6 perkara. Takut kepada 6 perkara. Jadi, mudah-mudahan kalau perkara ni selama ni tuan-tuan dah tahu, tetapi kadang-kadang ialah sebagai manusia kita terlepas pandang. Dan asalnya tahu bila dah bergelumang dengan keseronokan duniawi. Dan maka akhir sekali yang tahu tu jadi lupa, jadi alpa. Mudah-mudahan jadi peringatan balik. Jelas ke jelas? Baik, sambung. Qala al-musannifu, apakah dia 6 perkara yang perlu menjadi ketakutan kepada hati orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul? Ahaduha min qibalillahi ay yu'khadha minhu al-imana. Tulis, yang pertama sekali tulis. Apa dia yang pertama? Ahaduha, bermula yang pertama itu, min qibalillahi ay yu'khadha minhul al-iman, iaitu takut kepada Allah. Sebagaimana kata Tuan Haji Muhammad Yasin tadi, jangan-jangan ia dicabut keimanannya. Yang pertama sekali tuan-tuan, antara takut yang paling penting, yang nombor 1 sekali perlu letak kita pada hatinya kita, iaitu takut Allah Ta'ala cabut ketakwaan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda ni perlu kita takut setiap hari. Takut tu dalam keadaan kita berikhtiar, berusaha belajar, protect diri, jaga akidah, jaga tauhid, jaga kefahaman, tambahkan circle-circle yang baik, tambahkan guru-guru yang baik. Kerana apa tuan-tuan? Kerana masalah iman ini, kalau kita belajar sirah, dan bagi tuan-tuan yang sering mengikuti Ustaz Omar Abdul Aziz, Alhamdulillah, dia Allah Ta'ala beri sedikit ilmu berkenaan sirah. Nak cerita bab murtad ni,
Cina, murtad ni bukan sahaja berlaku pada zaman selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Murtad ni berlaku di zaman Nabi SAW. Maknanya dengan bukan nak memperkecilkan tugas Nabi, sedangkan Nabi Muhammad bin Abdullah, siapa gurunya? Jibril alaihissalam. Siapa gurunya? Allah Subhanahu wa taala. Direct belajar dengan Allah. Yang diperantaraankan oleh Jibril alaihissalam. Namun tengok, walaupun Nabi begitu hebat, Allah Taala uji. Allah Taala uji. Ada sahabat-sahabat yang murtad. Walhal gurunya Nabi Muhammad. Jadi apatah lagi zaman kita ni kalau kita tak kembangkan circle, kalau kita tak mencari guru-guru yang banyak, tak mencari sahabat-sahabat yang betul-betul menarik kita kepada takut kepada Allah, maka perkara ini akan mudah menjadi goyah. Jadi orang beriman wajar ada pada hatinya itu takut. Apa dia? Agar Allah Ta'ala tak cabut iman dia. Agar Allah Ta'ala tak cabut iman aku. Agar Allah Ta'ala tak cabut iman aku. Baik. Takut dicabut keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu diambil nyawanya, dirawikan bahawa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menunjukkan, yakni mengajarkan doa seperti berikut. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafiqati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Nanti saya nak ajak tuan-tuan baca sekali. Li Yoyong kita pakat-pakat baca sekali. Sebab saya tahu tuan-tuan ni jenis rajin mengaji. Bila tuan-tuan rajin mengaji, rajin belajar, banyak sangat ilmu tak sempat nak buat. Walhal saya sering mengajar kepada tuan-tuan satu kaedah yang diajar oleh Imamuna An-Nawawi rahimallahu taala. Bila dengar satu ilmu, terus buat. Dengar satu ilmu, terus buat. Jadi saya nak ajak tuan-tuan baca sekali. Boleh ke boleh? Kalau saya nak suruh tim sat lagi post, tuan-tuan tengok sebagai gambar, takut tuan-tuan tak baca. Jadi kita baca doa ni. Kerana satu doa ni bagus, yang dirawikan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita baca pada hari ni, kita ambil manfaat. Saya baca dulu. Doanya, Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu keimanan yang tidak kembali murtad. Tengok. Kenikmatan yang tiada habis. Bidadari bermata indah yang tiada hentinya. Dan menemani, yakni berjiran dengan Nabi Muhammadmu sallallahu alaihi wasallam di syurga yang tertinggi lagi kekal. Jadi berbalik cerita berkenaan ketakutan tadi, maka tak dapat tidak ini doa yang telah dibimbing oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika dia mensyarahkan berkenaan kalam yang disebut oleh Sayyidina Osman bin Affan sebentar tadi. Jom, saya nak ajak tuan-tuan, sahabat-sahabat di Telegram juga, pakat-pakat baca. Sebab apa? Maaf tuan-tuan, saya kata kepada saya lah, pengalaman saya mengaji dulu, mengaji pondok hampir belasan tahun. Kita mengaji banyak. Mengaji banyak. Kalau tinggal je satu tak buat, memang tinggal teruslah. Sebab besok tambah lagi, besok tambah lagi, besok tambah lagi, besok tambah lagi. Jadi kegagalan yang pernah saya lakukan dulu. Lepas tu bila mana kita belajar satu istilah peningkatan, sekurang-kurangnya belajar buat walaupun sekali. Itu konsep yang sering saya ajar, lebih-lebih lagi dalam program NBS yang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, yang NBS dah tak ada tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun kami cuba nak sampai pada tuan-tuan maklumat-maklumat yang best, ilmu-ilmu yang best. Jom kita cuba baca pada hari ini walaupun sekali. Ada dah bersedia? Bila doa kita baca sama-sama. Bila doa kita baca sama-sama. Boleh ke boleh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana tengah bekerja tu baca pelan-pelan. Saat lagi manager terkejut. Hai. Tiba-tiba baca bismillah ni. Boleh Khatijah Nayan. Saya juga akan print nanti. Kami akan nanti tim akan tolong masukkan. Cuba betulan kita tengah live pada pagi ni, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati'u wa murafiqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Kita baca lagi sekali dah, takut-takut ada terlepas. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati'u wa murafiqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Kita baca makna dia bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami. Baca. Sesungguhnya kami memohon kepadamu keimanan yang tidak kembali murtad, kenikmatan yang tidak habis-habis, bidadari bermata indah yang tiada hentinya, dan mudah-mudahan kami berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga yang tertinggi lagi kekal. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada tuan-tuan yang beri respon. Mudah-mudahan dengan doa yang diajar oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kita dah baca pada pagi ini, dan kita yakin Allah Ta'ala kabul. Yang ni punya satu ilmu yang lain tuan-tuan. Supaya apa? Dari sudut satu kepahaman yang perlu kita fahami, setiap doa yang kita lafaz itu satu perkara yang anugerah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mudah-mudahan kita terus menjadi orang yang penakut. Penakut apa dia? Ditakut dicabut iman kita, dicabut keimanan kita. Dan lebih-lebih lagi sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, bila mana dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis, selesai yang pertama. Baik, kita sambung. Apakah lagi 6 macam ketakutan bagi orang yang beriman? Kalau anda penakut, kalau ini yang anda takut, mudah-mudahan anda orang yang beriman. Wathani min qibalil hafazati ay yaktubu alaihi ma yuftadahu bihi. Baik. Apakah ketakutan yang kedua? Wathani, tulis. Dan yang kedua, takut kepada para malaikat penjaga. Jangan-jangan dicabut, jangan-jangan dicatat hal-hal yang dapat menyingkap keburukannya kelak di hari kiamat. Tulis. Yang nombor 2, takut apa? Takut kepada para malaikat penjaga, Raqib dan Atid, yang jaga kita pagi, petang, siang, malam. Jangan-jangan dicatat hal-hal yang dapat menyingkap keburukannya, yakni keburukanku kelak di hari kiamat. Maknanya, bila dia kaedah yang diajar ni tuan-tuan, satu kaedah yang powerful. Dia tak ajar kepada kita dulu dan supaya takut buat maksiat, contoh. Tapi dia kata, takut-takut besok kalau malaikat tulis apa yang kesalahan aku buat ni, kecelaan yang aku buat ni, kehinaan yang aku buat ni. Agak-agak kalau kita buat, adakah malaikat takkan tulis? Ni.
Macam mana dia ajar mind kita supaya kita memikirkan. Agak-agaklah kalau kita buat, adakah malaikat akan tulis? Tuan-tuan, ada part kebaikan, bukan kata keburukan. Ada part kebaikan kita yang malaikat tak dapat tulis. Yang ni best. Kepada peserta-peserta yang pernah join program-program kami, saya yakin tuan-tuan pernah belajar satu hadis daripada Nabi SAW berkenaan kelebihan yang dikatakan zikir lataif ataupun zikir qalbi ataupun zikir hati, sehingga malaikat hafazah pun tak tahu kita buat apa. Ni antara amalan yang begitu hebat, yang sehingga hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Itu kelebihan zikir lataif ataupun dipanggil zikir sir. Zikir sir itu zikir hatilah. Senyap, ya Allah, Allah, Allah dekat hati kita. Malaikat kata, orang ni dah buat apa senyap ni? Mazalan. Itu antara kelebihan. Baik. Namun, dalam perkara keburukan, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan cuba jawab di ruangan komen. Ada ke tidak kita dapat menyembunyikan daripada malaikat penjaga? Ada ruang tak kita boleh sembunyikan daripada malaikat penjaga untuk mencatat daripada keburukan yang kita lakukan? Bahkan ingat, keburukan itu bukan sahaja ditulis, bahkan yang lebih takut lagi, Allah Ta'ala tayangkan, paparkan begitu besar di mahsyar, di akhirat, yang tidaklah Allah Ta'ala itu membuka keaiban kita, tetapi ketika itu Allah Ta'ala nak menunjukkan keadilannya. Tulis, bukan ketika itu Allah Ta'ala nak buka aib kita, tapi ketika itu Allah Ta'ala nak menunjukkan keadilannya, agar segala apa yang Allah Ta'ala nyatakan ketika kita berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar, 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 benar. Itu yang talqin tu. Yakinlah kamu bahawa surat itu benar. Mahsyar itu benar. Kematian itu benar. Seksa kubur itu benar. Soalan mungkar nakir itu benar. Sebab tu tahlil ni wabil khusus, walaupun bukanlah kata untuk orang mati, hakikatnya untuk orang yang hidup. Hakikatnya ada untuk orang yang hidup. Dia dengar baik. Zikirnya, doanya, itu untuk orang mati. Wallahu a'lam. Talqin, bagus dengar. Kita dengar, bagus. Manfaat. Jadi, apakah perkara ketakutan yang kedua? Iaitu kita tak nak, kita takut kalau malaikat tulis. Boleh sorok ke? Jadi kalau tak boleh sorok, apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Soroklah kejahatan. Ustaz, nak sorok kejahatan macam mana? Tak payah buatlah. Usahalah, ikhtiarlah. Usaha bermujahadah, bersungguh-sungguh, jangan buat. Itu maknanya sorok kejahatan. Jadi mudah-mudahan, ayo kita menjadi orang yang penakut. Agama menyata kita takut. Takut apa dia? Takut daripada Allah Ta'ala, takut daripada para malaikat penjaga mencatat amalan yang kita lakukan daripada kejahatan. Wallahu a'lam. 2. Wathalithu, dan yang ketiga daripada 6 ketakutan. Dan yang ketiga daripada 6 ketakutan yang perlu ada bagi orang yang beriman. Siapa orang beriman? Anda lah. Macam mana saya boleh kata Rahmah, Zuraini, Norizan, Jubaidah, Intan, Siti Mariam, Habibah, Syahari Saupi, IKMW, Zarina Abdul Hasan yang berada di Facebook sekarang, Hani Ashikin. Macam mana kalian ni, Makngah, macam mana kita nak mendakwa diri aku orang beriman? Tuan-tuan, dakwa lain, rasa lain. Saya suka ajar ilmu ni. Kita tak ajar ilmu pendakwaan, pergi dakwa. Hoi, aku orang beriman, hoi. Jangan dakwa, rasa. Apa tanda-tanda dia? Ni tanda dia. Ni tanda dia sekarang. Tanda yang nyata lagi jelas. La syakkalahu, tak ada syak baginya. Apa tanda dia? Allah Ta'ala pilih saya, Allah Ta'ala pilih kalian untuk kita mendengar nasihat ini. Dan tidaklah sesuatu nasihat itu yang Allah Ta'ala perdengarkan kepada kita, melainkan memberi amanah, memberi kepahaman kepada kita. Allah Ta'ala, tuan-tuan, boleh je pilih siapa-siapa untuk mendengar benda ni. Padahal buku ni terjual banyak dekat kedai-kedai buku. Nasaihul ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Namun kenapa orang tak pilih orang lain, orang pilih aku untuk dengar? Mudah-mudahan ni tanda-tandanya. Cukup. Rasa setakat situ cukup. Lepas tu, trust the process and follow the rules. Ikut. Jangan lepas dengar, ya Allah, seronoknya hari ni aku jadi orang beriman. Lepas tu pergi dakwa. Lepas tu pergi update status. Aku beriman, kau? Aduh, dot. Jangan. Itu adab yang tidak baik. Wathalisu, sambung. Min qibali syaitan ayyabtila amalahu. Tulis. Apakah perkara ketakutan yang ketiga perlu ada dalam hati orang-orang yang beriman? Kalian lah. Kita lah. Kami lah. Yang ketiga, takut kepada syaitan, jangan membatalkan amal perbuatannya. Takut kepada syaitan, jangan syaitan itu membatalkan amal perbuatannya. Apa maknanya? Yakni takut kepada syaitan. Jangan syaitan membatalkan amalannya. Kerja syaitan ni apa dia? Yuwaswisu fi sudurin nas. Hal ini disebabkan kerana syaitan menanamkan berbagai-bagai was-was. Tengok. Dan menyebarkan penyakit seperti riak, ujub, sum'ah dan sebangsa dengannya. Yang kesemua penyakit tersebut akan membatalkan dan memansuhkan amal soleh. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dah? Letih tuan-tuan. Sedekah, ibadat, mengaji, belajar, dengar live, tu dan sebagainya. Namun sikit sahaja. Bila ada pada hati kita riak, ujub, sum'ah, takabur, hasad, habis. Maka itulah kerja syaitan. Itulah kerja syaitan. Tapi sebenarnya, kalau kita belajar lebih mendalam, dalam rangka dia nak merosakkan kita, sebenarnya dia boleh membantu kita. Saya ulang balik tuan-tuan dah. Dalam rangka syaitan nak merosakkan kita, tetapi pada hakikatnya, dengar dengan baik kalam saya, bagaimana Allah Ta'ala nak bantu kita. Boleh tak saya ulang kali ketiga? Apakah perkara yang perlu ditakuti bagi orang-orang yang beriman? Dia takut syaitan akan ganggu dia. Syaitan ni kalam Sayyidina Osman bin Affan. Betul. Hampa kena takut, kalian kena takut syaitan merosakkan kita, syaitan mengganggu kita, syaitan membalikkan amalan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam perihal perkara-perkara menceritakan masalah riak, ujub, takabur, hasad, dengki, semua ni perkara yang merosakkan amalan. Cuma sebelum daripada itu, saya nak tanya dulu. Dalam keadaan tuan-tuan cuba bertafakur. Dalam kalian cuba bertafakur, memikirkan sejauh mana syaitan ni boleh menggugat diri aku dan boleh merosakkan amalan yang aku lakukan. Nak tanya dulu tuan-tuan, cuba jawab di ruangan komen. Cuba tuan-tuan bagi satu timetable. Dan agak-agaklah, adakah tuan-tuan boleh lari daripada gangguan syaitan? Simple saja soalan saya. Sahabat-sahabat di Telegram, cuba tafakur, fikir-fikirkan. Kalam ni benar. Orang yang beriman perlu dia takut gangguan syaitan, kerosakan syaitan yang akan merosakkan amalan kita. Persoalannya, adakah kalian boleh lari daripada gangguan syaitan? Cuba jawab di ruangan komen. Kalau boleh lari, bila? Ada timetable-nya? Ada perangkaannya? Lagi 3 tahun kita akan berjaya lah. Kita belajar sekarang, kita cari guru, kita kuatkan Quran, banyakkan zikir. Lagi 10 tahun nanti syaitan tak ganggu dah lah. Afwan, line saya tadi tiba-tiba problem. Sampai mati tak boleh lari, Ustaz kata Nur Lili Zabidi. Nur Faizah kata tak boleh. Terima kasih kepada kalian yang beri respon. Dan cuba bantu like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Adakah kita boleh lari? Lah, tak boleh lari. Sampai bila? Sampai mati. Dan ketika nyawa dia halkum pun masih lagi ada ujian, masih lagi ada gangguan.
Dia tarik kita ke sana, dia tarik kita ke sini. Marilah ikut aku, marilah ikut aku. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, bila tak boleh lari, apa yang perlu kita buat? Walaupun kalam ni benar, memang kalam ni benar, perlu kamu takut gangguan was-was syaitan yang merosakkan amalan kamu. Habis itu nak buat apa? Nak lari daripada gangguan tak boleh. Dah. Saya tak suruh lari, saya suruh hadapi ia. Nak hadapi macam mana? Boleh lari dengan izin Allah. La, Zarina. Zarina tak faham lagi ni. Adakah kita boleh lari daripada ujian syaitan? Kenapa saya kata bukan kalam Zarina tu tak tepat? Ya, kita akan berkata kalau Tuhan izinkan kita boleh lari daripada gangguan syaitan. Dia tak termasuk, dia terkeluar daripada apa yang Allah Ta'ala sendiri sebutkan. Faham? Maksud saya begini, kalau dari sudut teori akal, apa yang Zarina tulis tu seolah-olah macam betul. Tapi dari sudut, dia panggil, istilah dia apa dah? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dah ada satu istilah tu saya lupa. Nanti saya, kalau saya ingat saya sebut balik tuan-tuan. Dah. Maknanya, walaupun dari sudut akalnya macam boleh, tapi tak. Sebab tu penting kita belajar ilmu tauhid. Jangan terpengaruh dengan cara Mu'tazilah, jangan terpengaruh dengan cara Qadariyah, jangan terpengaruh dengan cara Jabariyah, jangan terpengaruh dengan cara Wahabiyah. Semua ni akidah-akidah yang boleh merosakkan kita. Dan sebagai contohlah macam Mu'tazilah. Siapa yang tak tahu macam mana akidah Mu'tazilah? Cuba tulis di ruangan komen. Mudah-mudahan saya boleh bantu. Mu'tazilah ni dia more kepada logical akal. Kalau Tuhan tu kuasa, boleh tak Allah Ta'ala buat satu Tuhan sebiji lagi macam dia? Ni cara Mu'tazilah berfikir. Tuhan tu kuasa kan? Sahabat-sahabat di Telegram. Kalau Tuhan tu kuasa, boleh tak dia buat lagi sebiji Tuhan yang sama macam dia? Akal kata, boleh. Akal kata boleh. Masalah, kalau Tuhan tu kuasa, boleh tak Tuhan tu buat satu batu yang besar sangat yang dia sendiri tak boleh angkat? Otak kata, macam logik. Dah. Tapi semua tu terkeluar daripada yang dikatakan asas tauhid yang sebenar. Ada benda dipanggil perkara wajibah, ada benda dipanggil perkara istihalah, ada benda dipanggil perkara harus. Nampak? Berkenaan gangguan syaitan tadi, kalau kita baca Al-Quran, dalam Al-Quran Tuhan dah izinkan sampai mati. Tuhan dah izinkan sampai mati. Jadi kesimpulannya, apa yang saya boleh bantu? Kalau tuan-tuan nak dibantulah. Tuan-tuan, kita tak payah lari daripada gangguan syaitan. Dah? Kalamun haqqun, laju sangat. Dah? Kita tak boleh lari daripada gangguan syaitan. Tapi, apa yang kita boleh belajar, macam mana gangguan itu kita split. Kita tukar ia kepada bantuan. Macam mana kita tukar gangguan itu kepada bantuan? Cuba tulis di ruang komen dulu. Sahabat-sahabat di Telegram, tukar ujian itu atau gangguan itu kepada bantuan. Bantuan apa? Bantuan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bantuan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Habis perkara yang ketiga. Baik, sambung sikit lagi kita habiskan boleh? Jadi perkara yang ketiga apa dia? Wathalithu min qibali syaitan ayyabtila amalahu. Dan yang ketiga itu daripada apa yang perlu kamu takut sebagai orang beriman. Takut daripada gangguan syaitan yang boleh menebalikkan, merosakkan, membatalkan amal perbuatan kita. Habis. Tapi dia juga boleh membantu kita, bukan kata amal kita jadi batal. Bahkan syaitan tu boleh membantu kita, amal kita jadi qabul. Pelik kan? Pelik-pelik ilmu saya ni sebenarnya tak pelik pun. Tak pelik pun tuan-tuan, tak pelik. Saya boleh buktikanlah on the spot. Dah? Berapa banyak gangguan yang sebenarnya bantuan? Berapa banyak gangguan yang sebenarnya bantuan? Kita boleh tengok tuan-tuan hari ni dalam media. Berapa banyak manusia lepas diuji tu macam ni, tiba-tiba dia convert. Baguslah dia tu. Tengok baru ni lepas berlaku macam ni, tengok macam mana dia berubah.
Gangguan ke bantuan? Dah. Tuan-tuan tengok kawan-kawan yang masa sihat dulu, asal jumpa cerita bab dunia, baru je Tuhan bagi ujian sikit. Baru je Tuhan bagi ujian. Kaki sakit. Dan gaut. Pergi rumah dia, Allah dok berzikir je. Mujur lah sampai mati kau kena gaut tak apa. Daripada cerita duit. Dah. Baru nak jadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baru Tuhan bagi ujian sikit. Ni kata itu ujian. Dalam ujian tu bantuan. Wallahu a'lam. Mulyati Abdul Aziz, ahlan wa sahlan. InsyaAllah terus istiqamah bersama saya dalam live setiap pagi, setiap malam. Dan mudah-mudahan nanti adalah beberapa maklumat dan info yang akan kami sampaikan kepada kalian. Untuk pagi ni santai. Setiap pagi kita santai nak tambahkan ilmu, inspirasi untuk kita meneruskan kehidupan. Jadi saya rasa cukup dahulu kot untuk pagi ni. Besok kita sambung lagi 3. Apakah lagi 3 ketakutan? Warabi'u min qibali malakil maut ay ya'khudha fi ghaflatin baghtatan. 4. Wal khamisu min qibali dunya ay yaghtarra biha wa tushghilahu 'anil akhirah. 5. Dan yang ke-6 besok kita sambung. Wasadisu min qibali ahli wal 'iyali la ilaha illallah ay yastaghila bihim falyusghilu tahu an zikrillahi ta'ala. Allah, yang ni lagi takut. Yang ni lagi takut tuan-tuan. Kalau dengar besok ni, insya-Allah kita akan lebih memahami al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, kita akan terus menjadi orang yang penakut. Penakut pada tempatnya. Penakut pada dasarnya. Penakut pada tempat yang disuruh oleh agama. Apa dia? Pertama, kita takut agar jangan Allah Ta'ala cabut iman kita. Jangan jadi murtad balik. Yang kedua, takut malaikat penjaga tulis amalan keburukan kita. Takut sangat. Dan yang ketiga, kita takut syaitan merosakkan amalan kita, membatalkan amalan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, ni tanda kalian dan kami beriman. Apa tanda dia? Allah Ta'ala beri dengar. Itu tanda dia. Allah Ta'ala beri dengar. Jadi kalau tuan-tuan kepada Mulyati nak dapat info-info, mudah-mudahan boleh follow Telegram kami t.me/khosyak_is_real. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat maklumat, ilmu, kebaikan dan sebagainya. Okey? Jadi ma'assalamah wa liqa. Jika bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dan hashtag Santapan Rohani setiap pagi jam 9. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.